Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, kita sambung fiqh sunnah sampai pada bab berkaitan dengan man tajibu alaihi wa man la tajib alaihi, kewajipan salat Jumaat. Ataupun dalam bahasa Arab disebut orang yang wajib menunaikan salat dan orang yang tidak wajib menunaikan salat. Qala al-muallif rahimahullah, kata Syekh Sabiq rahimahullah, melaksanakan salat Jumaat hukumnya wajib atas setiap muslim yang merdeka, yakni bukan berstatus sebagai budak, yakni bukan hamba. Budak yang dimaksudkan di sini ialah bukan hamba. Berakal, orang itu mesti berakal, baligh, ini syarat bagi mukallaf. Berakal dan baligh adalah syarat bagi mukallaf. Muqim, yakni dia bukan seorang yang bermusafir, mampu untuk mendatanginya. Ada orang tak mampu nak pergi menunaikan salat Jumaat. Tak mampu itu barangkali disebabkan dia dari sudut tubuh badan dia sihat, tapi barangkali dia tak mampu disebabkan tidak aman, tidak ada keamanan, berlaku huru-hara seumpamanya, ataupun dia bimbangkan keselamatan diri dia. Jadi semua tu masuk dalam makna mampu untuk mendatanginya. Bebas dan bebas dari segala macam uzur yang membolehkan meninggalkan salat Jumaat, sakit dan seumpamanya. Ada berapa semua tuan-tuan syarat bagi orang yang wajib menunaikan salat Jumaat? Lebih kurang ada 7. Cuba kita tengok apa dia. Pertama, muslim. Kedua, merdeka, berakal, baligh, muqim, dah ada 5. Mampu untuk mendatanginya, ke-6. Bebas dari segala macam uzur yang membolehkan meninggalkan salat Jumaat, 7. 7 syarat seseorang wajib menunaikan salat Jumaat. Hilang salah satu syarat, maka tak wajib pada dia menunaikan salat Jumaat. Kita boleh kata syarat yang disebut oleh Syekh Sabiq rahimahullah di dalam kitab Fiqh Sunnah sama dengan syarat yang diletakkan oleh para ulama dalam mazhab Syafi'i, sama aja. Cuma menggunakan ungkapan yang berbeza saja. Sedikit perbezaan ungkapan sahaja. Adapun dari sudut kandungan sama sahaja. Kemudian kata Syekh Sabiq rahimahullah, adapun yang tidak wajib melaksanakan salat Jumaat adalah sebagai berikut. Pertama, perempuan. Bahkan di dalam kemudian yang kedua, anak kecil ataupun sabi. Kemudian kata Syekh Sabiq, kedua golongan ini, yakni perempuan dan anak kecil, telah disepakati oleh ulama. Dia sebenarnya tak perlu kepada perenggan tu. Kalau edisi terjemahan yang ada pada saya ini, dia buat dalam kurungan. Sepatutnya tak perlu kepada kurungan, disebabkan memang perkataan Syekh Sabiq. Syekh Sabiq kata al-mar'atu was-sabi wa hadha muttafaqun alaih. Golongan yang tak wajib menunaikan Jumaat iaitulah perempuan dan anak kecil. Kemudian kata Syekh Sabiq rahimahullah, perkara ini telah disepakati oleh kesemua para ulama. Tak wajib menunaikan salat Jumaat. Yang ketiga kata dia, orang sakit, yakni orang sakit yang sukar untuk pergi ke masjid, atau khawatir atau bimbang dengan, atau khawatir dengan itu, yakni dengan dia pergi ke masjid akan bertambah parah sakitnya atau lambat sembuhnya. Tuan-tuan ambil perhatian dua perkara ni, iaitulah bertambah parah. Di dalam bahasa Arab disebut yakhafu ziyadatal maradi au bat'ihi wa ta'khirih. Dia bimbang dengan dia pergi menunaikan salat Jumaat akan menambahkan sakit atau memperlahankan sembuh atau melewatkan sembuhan.
Ni 3 perkara yang kita kena, orang yang mengaji fiqh kena cakna, kena ambil perhatian. Kerana bila datang perkara 3 perkara ni, salah satu daripada 3 perkara itu, kita boleh mengambil keringanan. Apa dia? Bertambah sakit, melambatkan kesembuhan atau melewatkannya. Dua, lebih kurang 2. Tuan boleh garis perkataan tu. Bertambah parah sakitnya atau lambat sembuhnya. Kata dia lagi, termasuk dalam golongan ini orang yang merawatnya, at-tamrid, orang yang man yumarriduhu, orang yang merawat, sedangkan tugas itu tidak dapat diserahkan kepada orang lain. Ada seorang pesakit, kalau yang memerlukan penjagaan seseorang, dia tak boleh tak dijaga. Kalau kita tinggalkan dia, mendatangkan mudarat pada pesakit, maka orang yang menjaga pesakit, yang mana pesakit memerlukan dia dan tidak ada pengganti, penjaga tu pula orang lelaki, tak boleh nak minta tolong orang perempuan atau sesiapa untuk mengganti tempat, maka orang yang menjaga itu juga tak wajib Jumaat. Orang yang menjaga itu juga tak wajib Jumaat, jika tak boleh diserahkan tugas penjagaan itu kepada orang lain. Tapi kalau ahli keluarga kita ada orang perempuan yang boleh jaga, maka pada ketika itu penjaga yang biasa wajib pergi menunaikan salat Jumaat. Demikian juga jururawat jika tidak ada pengganti. Tapi kalau ada pengganti, wajib yang lelaki menunaikan salat Jumaat. Kata Syekh Sabit lagi, Tariq Ibn Shihab meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'ah illa arba'atan, abdun mamlukun aw imra'atun aw sabiyyun aw maridun. Yang bermaksud salat Jumaat itu wajib ke atas setiap muslim. Sudah tentulah muslim yang dimaksudkan di sini adalah muslim lelaki, orang lelaki. Fi jama'atin, secara berjamaah. Sebab tu saya nyatakan kepada tuan-tuan, solat Jumaat ni dia mesti jamaah. Dia tak boleh solat bersendirian di rumah. Dia tak boleh. Seperti yang Syekh Sabit sebut tadi, orang perempuan tak wajib Jumaat dengan kesepakatan kesemua para ulama. Jangan ada pula duduk tak duduk, tiba-tiba dia suruh isteri dia buat Jumaat kat rumah. Buat dengan siapa? Kita tanya, buat dengan siapa? Isteri kita buat seorang, buat macam mana? Siapa yang nak bagi khutbah? Tak payah khutbah, Jumaat 2 rakaat. Isteri suruh isteri kita sembahyang kat rumah Jumaat 2 rakaat. Dia seorang. Tak ada. Bukan begitu. Kerana Jumaat itu, nama tu sendiri menunjukkan perlu ada perhimpunan. Berapa ramai sehingga terlaksananya Jumaat, itu isu khilaf. Sebahagian kata 3, sebahagian kata 2, sebahagian kata 40, itu khilaf. Tapi janganlah buat sesuatu yang tak pernah disebut oleh para ulama. Setahu saya keempat-empat mazhab tak sebut benda yang saya sebutkan tadi. Maksud saya, tak ada dalam kalangan 4 mazhab yang kata orang perempuan buat Jumaat di rumah, tak ada. Jadi janganlah kita yang ada pada hari ini tak sempat berjumpa Nabi. Bukan setakat tak sempat berjumpa Nabi, tak sempat berjumpa dengan sahabat, tak sempat berjumpa dengan anak murid sahabat, tak sempat berjumpa dengan anak murid kepada anak murid sahabat. Tiba-tiba buat satu benda yang tak pernah disebut oleh para fuqaha dahulu. Kita sendiri pandai-pandai buat hari ni. Itu satu perkara yang bahaya. Jangan memandai-mandai. Mana kita nak pasti apakah jaminan kita rasa macam kefahaman kita itu terpelihara, sedangkan Nabi telah meninggalkan kita 1400 tahun lebih. 1400 tahun lebih. Tok Wan kita cakap pun kita dah salah faham. Tok Wan kita cakap, kita tak sempat jumpa dengan Tok Wan kita, ayah kita bagi tahu kat kita, Tok Wan hang habaq sekian-sekian, contohlah. Kita salah faham dengan maksud dia. Ayah kita kata Tok Wan hang tak suka benda-benda macam ni, Tok Wan hang cakap begitu-begitu, contohlah. Kita faham berdasarkan kenyataan ayah kita. Lepas tu ayah kita tahu macam mana hang boleh faham begini? Lah, ayah yang bagi tahu kata Tok Wan cakap macam tu.
Lah dia bukan faham seperti yang hang buat. Itu tara 2 generasi saja dah salah faham. Bagaimana nak jaminan 1400 tahun dahulu kita nak faham perkataan Nabi? Mustahil. Kerana itu perlu kepada kita berhajat sangat-sangat kepada para ulama dalam menghuraikan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kerana itu pentingnya merujuk agama ini kepada hadis Nabi, Al-Quran, hadis dan pemahaman salafus salih. Penting bagi memastikan pemahaman kita tidak terkeluar dari sunnah yang asal. Dan kenapa limitkan kepada 3 generasi itu? Pertama, generasi itu generasi yang terbaik. Adapun yang kemudian itu kita bimbang juga nanti kita terlampau buka sehingga terlajak. Kita nak berada dalam keadaan yang terbaik. Baik, kita terus baca. Kata Syekh Sabit rahimahullah, orang sakit, yakni orang sakit yang suka pergi ke masjid. Kita baca dah tu hadis. Salat Jumaat itu wajib atas setiap muslim dengan berjamaah kecuali 4 golongan. Pertama, hamba sahaya. Hamba maknanya dia tak wajib. Perempuan tak wajib Jumaat. Anak-anak dan orang sakit. Anak-anak di sini adalah anak-anak yang belum baligh dan orang yang sakit. Menurut Imam Nawawi, sanad hadis ini sahih berdasarkan Al-Bukhari dan Muslim. Sedangkan Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan bahawa yang mensahihkan tidak hanya seorang. Maksudnya ramai di kalangan, bukan setakat Al-Imam Nawawi sahaja menilai hadis ini sebagai hadis yang sahih, bahkan ramai di kalangan ulama menilai hadis ini sebagai hadis yang sahih. Yang keempat, orang yang tidak wajib menunaikan salat, iaitulah kata Syekh Sabit, musafir. Sekalipun ketika waktu salat Jumaat didirikan, dia sedang berhenti. Musafir sekalipun disebut sini, sekalipun ketika waktu salat Jumaat didirikan, ia sedang berhenti. Sebahagian ulama berpendapat bahawa musafir tidak berkewajipan melaksanakan salat Jumaat sebab ketika berada dalam perjalanan. Nabi SAW tidak melaksanakan salat Jumaat. Begitu pula sewaktu baginda mengerjakan haji wada' di Arafah yang jatuh pada hari Jumaat, baginda hanya salat zuhur dan asar secara jamak takdim dan tidak melakukan salat Jumaat. Demikian pula yang pernah dilakukan oleh para khalifah sepeninggalan beliau. Dalam sini disebut al-musafir, wa idza kana nazilan waqta iqamatiha fa inna akthara ahli al-ilmi yarawna annahu la jum'ata alaih. Terjemahan dia lebih kurang, kata Syekh Sabit, yang keempat yang tidak wajib menunaikan salat Jumaat adalah musafir. Wa idza kana nazilan waqtal iqamah, dan jika dan apabila kana nazilan, apabila seseorang musafir itu nazilan, dia singgah di sesuatu tempat. Di sini dia terjemah ia sedang berhenti. Maksudnya jika seorang musafir itu seorang yang singgah, berhenti di sesuatu tempat, waqta iqamatiha, ketika dilaksanakan salat Jumaat itu, fa inna aktsara ahli ilmi, sesungguhnya kebanyakan para ulama berpandangan musafir yang singgah di sesuatu tempat sedang ditunaikan salat Jumaat, la jum'ata alaih, tak wajib Jumaat ke atasnya. Syekh Sabit kata pandangan ini pandangan majoriti. Di sini dia tak terjemahkan. Syekh Sabit kata dia adalah pandangan majoriti. Saya tak tahu terjemahan yang lain, tetapi terjemahan di sini dia tak terjemah. Dia kata sebahagian ulama. Sedangkan yang disebut oleh Syekh Sabit, fa inna aktsara ahli ilmi, sesungguhnya kebanyakan para ulama berpandangan musafir yang singgah di sesuatu tempat yang ada didirikan salat Jumaat, kebanyakan para ulama berpandangan tidak wajib Jumaat orang tersebut.
Lalu dia datangkan hadis. Apa dia? Kata Syekh Sabit rahimahullah, li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusafir, Nabi pernah bermusafir, fala yusalli al-jumu'ah, bagi dia tidak menunaikan salat Jumaat, fa shalla adh-dhuhra wal 'asra jam'a taqdimin, Nabi tak tunaikan salat Jumaat, sebaliknya baginda menunaikan salat Zuhur dan Asar secara jamak taqdim, walam yusalli jumu'atahu, dan baginda tidak menunaikan salat Jumaat. Wa kadzalika fi'lul khulafa'i wa ghairihim, dan demikian juga perbuatan para khulafa dan selain daripada khulafa, di kalangan para ulama sahabat dan para ulama tabi'in. Itu yang saya faham dari perkataan Syekh Sabit. Adapun haji wada' tu tak ada. Haji wada' tu dia mereka penterjemah ni. Tak nampak pun haji wada', perkataan haji wada' tak ada kat sini. Jamak taqdim dia tersebut pula. Walam yusalli jumu'atahu. Demikian pula yang dilakukan oleh para khalifah sepeninggalan beliau, wa ghairihim juga, wa kadzalika fi'lul khulafa'i wa ghairihim, dan selain daripada para khulafa. Wallahu a'lam. Itu yang saya faham daripada teks asal bahasa Arab. Sebab tu berhati-hati dengan bahan terjemahan. Banyak kali saya sebut berhati-hati dengan bahan terjemahan ni. Kemudian yang kelima, orang yang tak wajib menunaikan salat Jumaat, iaitulah orang yang memiliki hutang. Orang yang memiliki hutang, orang itu dalam keadaan terjepit, belum bisa melunasi hutangnya. Terjemahan Indo ni, Al-Mu'sir. Al-Mu'sir ni orang yang tak boleh nak bayar hutang dia. Orang yang memiliki hutang dan dia tidak mampu membayar hutangnya, dan dia takut di penjara. Yakhaful habsa. Dia bimbang dia dikurung oleh pemilik hutang. Sebab tu saya kata tadi, antara syarat wajib salat ialah dia mampu pergi salat Jumaat. Tapi kalau ada orang badan dia sihat tapi dia tak mampu nak pergi, antara sebab yang menjadikan seseorang yang sihat tak mampu pergi menunaikan salat Jumaat, pertama ada kekacauan dalam perjalanan, suasana tak aman, lalu tak wajib Jumaat pada dia. Demikian juga orang yang bimbangkan keselamatan diri dia. Sebagai contoh, dia bukan orang yang cuai dalam membayar hutang, dia memang nak bayar sungguh, tetapi dia tak mampu lagi nak bayar hutang. Kalau dia jumpa orang yang dia berhutang, dah tentu orang tu akan tangkap dia sebagai contoh, atau pukul dia sebagai contoh zaman sekarang. Lalu dia bimbangkan keselamatan dia tak wajib menunaikan salat Jumaat. Kemudian orang yang berikutnya yang tak wajib menunaikan salat Jumaat, orang yang sedang bersembunyi kerana takut kepada penguasa yang zalim. Orang yang bersembunyi kerana takut, al-mukhtafi minal hakimidz zalim, orang yang bersembunyi dari penguasa atau pemerintah yang zalim. Dia berdakwah dengan cara yang betul, menjaga adat-adat Islam. Tiba-tiba pemerintah tak suka, dia jaga dah, lainlah dia guna nama dakwah tetapi mulut dia celupar, maki orang tu, maki orang ni, ungkapkan perkataan-perkataan yang kotor di dalam. Orang kita nama ceramah lah, saya duduk atas pentas macam saya ni, semua orang kata ceramah, padahal sebahagian tu tak ceramah, sebahagian tu dia bukan kuliah agama pun, dia duduk mengata kat orang. Jadi kalau orang macam tu wajarlah ditangkap. Habaq saja, jangan main mengajar masjid ni. Duk tempik dalam masjid. Duk kata kat orang tu, siap ada penceramah yang tunjuk jari lagi lah tengah kuliah. Menyebut perkataan-perkataan yang kotor. Maki. Saya kadang-kadang pelik sebahagian masyarakat Islam pada hari ini, mereka panggil ustaz di masjid. Ustaz tu kita dengar tak ada ketenangan langsung. Maksud saya, kita dengar tu hati kita berkecamuk. Tanya jemaah ni, nak tanya ni apa hukum ni, pendengar tak dengar aku tanya ni apa hukum ni, wajib ke haram, dia tanya kat jemaah.
haram, bertempik, marah orang tu, marah orang ni. Kadang-kadang saya terfikir, macam mana ada AJK masjid panggil ustaz-ustaz yang duk maki orang, yang duk marah, herdik, bukan herdik orang lain, herdik jemaah masjid. Kadang-kadang saya terfikir, tapi ada seorang tu beritahu kat saya, sebenarnya ustaz, sebahagian AJK masjid ni dia suka panggil ustaz-ustaz yang duk herdik, duk maki orang. Sebab apa? Kerana dia memaksudkan supaya ustaz tu maki golongan tertentu. Dia perangai macam tu. Kalau ada orang pegang ahli jawatan kuasa masjid, begitu cara dia, kita kata letak jawatan lah, jangan jadi AJK masjid. Sepatutnya ustaz-ustaz yang herdik orang, maki orang tu, tuan-tuan, lepas habis ceramah tu tulis surat kat dia, ustaz, kita harap ustaz tak perlu mengherdik dan memaki orang, marah jemaah tak perlu. Kalau ustaz tak ubah, lagi sekali ustaz tak payah main kuliah dah. Macam tu saja. Kerana kita dilahirkan oleh ibu kita dalam keadaan merdeka, dan kita dilahirkan oleh ibu kita dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita. Walaqad karramna bani Adam. Allah Taala yang sebut, kami telah memuliakan anak Adam. Kemuliaan itu bukan hanya untuk orang Islam, bahkan non-Muslim pun mulia. Allah Ta'ala kata, kami telah muliakan anak Adam. Bukan kami telah muliakan orang Islam, tetapi kami telah muliakan anak Adam, Muslim dan tidak Muslim. Tiba-tiba ada orang mengajak agama duk bertempik, maki orang, marah orang dalam masjid. Faham ke tak faham ni saya cakap ni? Oh boy. Agama ceramah agama apa begitu? Jangan bagi dah dia mari kalau ada dekat masjid kita. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sami'a an-nida' falam yujibuhu fala salata lahu illa min 'udhrin." Qalu ya Rasulullah wa mal 'udhru? Qala khaufun aw maradun. Yang bermaksud barang siapa yang mendengar azan salat, yakni salat pada hari Jumaat, dan tidak mendatanginya, maka tidak sah salatnya kecuali kerana uzur. Para sahabat bertanya, apakah uzur itu wahai Rasulullah? Baginda menjawab, takut atau sakit. Dalam keadaan ketakutan atau sakit. Berikutnya, orang yang tidak wajib menunaikan salat iaitulah semua orang yang mendapat uzur secara syar'i, ataupun semua orang yang mengalami uzur secara syar'i untuk meninggalkan jamaah. Seseorang yang boleh meninggalkan salat jamaah, maka dia juga boleh meninggalkan Jumaat, seperti kerana terhalang oleh hujan lebat, demikian juga lumpur, demikian juga cuaca yang sangat dingin. Dalam masyarakat kita ni ada, kita kena tambah satu lagi, apa dia? Hujan kita dah, banjir kita jarang, lumpur kan? Lumpur ni jarang lah, jalan elok apa semua, tapi ada keadaan banjir, maka sudah tentu banjir juga termasuk di dalam halangan dari kita menunaikan salat Jumaat. Kalau hujan membasahkan baju, mazhab Syafi'i membolehkan jamak antara zuhur dan asar, maghrib dan isyak. Hujan yang membasahkan baju, apatah lagi banjir, maka sudah tentulah lebih patut orang banjir, orang yang mengalami banjir, dikatakan kepada mereka tidak wajib mereka menunaikan salat Jumaat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa beliau berkata kepada muazzinnya, tukang azannya pada waktu hujan lebat, jika kamu sudah mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, janganlah teruskan dengan hayya 'alas salah. Kerana hujan lebat, macam mana orang nak datang menunaikan salat? Kalau datang sudah tentu mereka akan basah lenjun. Bagi orang yang basah lenjun lah. Tapi ada pun bagi kita naik kereta dari rumah keluar, rumah berduduk dalam garaj kereta kita, berbumbung, masuk kereta tak ada basah apa-apa. Main masjid, ada sebahagian masjid bergaraj dan berbumbung pula. Dia jalan ikut garaj kereta tu masuk masjid, setitik ayat hujan tak kena kat baju dia. Maka orang yang macam ni wajib menunaikan salat Jumaat.
Kata Ibnu Abbas kepada tukang azan dia, setelah kamu mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, janganlah diteruskan dengan hayya 'alas salah, tetapi serukanlah sallu fi buyutikum, tunaikanlah salat di rumah kamu semua, maknanya di rumah masing-masing. Ketika mendengar itu, orang-orang hendak menyangkal, ada orang nak mengingkari perbuatan Ibnu Abbas tersebut. Maka Ibnu Abbas berkata, sana istankiru, ataupun kita kata orang ramai rasa pelik dengan kenyataan Ibnu Abbas tersebut. Lalu Ibnu Abbas berkata, demikian itulah yang telah dikerjakan oleh orang yang lebih baik daripada aku. Beliau memaksudkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya salat Jumaat itu adalah suatu kewajipan, tetapi aku tidak akan menyuruh kalian keluar rumah menuju ke masjid dengan melalui jalan berlumpur dan becak, kata dia. Berikutnya, apa saya nak sebut? Tuan-tuan, kita dah sebut tentang azan ni, tuan-tuan. Azan ni kalau kita tengok, saya sebut perkara ini disebabkan kecenderungan sebahagian masyarakat hari ini, dia memberi fokus kepada satu perkara sehingga dia mengabaikan perkara yang lebih penting. Sebagai contoh, sekarang ni banyak orang bercakap tentang kecintaan kepada Nabi, mengagung dan memuliakan Nabi, sehingga seolah-olah Allah tidak ada tempat di dalam hati orang Islam. Kita bimbang perkara itu berlaku. Kerana itu saya suka buat contoh dengan laungan azan. Cuba tuan-tuan tengok dalam laungan azan, hanya disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali sahaja ataupun dua kali, iaitulah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adapun laungan yang lain semuanya terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan laungan azan itu dimulakan dengan pengulangan lafaz Allahu Akbar sebanyak 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. 7 kalimah untuk Allah. Baru datang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 2 kali saja. Kemudian hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah untuk mengabdikan diri kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Falah yang dimaksudkan ialah kejayaan memperolehi syurga. Anugerah dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kerana Nabi tidak memiliki sebarang hak untuk memberi syurga kepada sesiapa pun. Allah yang memiliki hak tersebut. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ulang balik, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. 15 lafaz. 2 sahaja untuk Nabi Muhammad, lafaz yang lain semuanya berkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam wajib mengagungkan Nabi, orang Islam wajib memuliakan Nabi, orang Islam wajib sayang dan cinta kepada Nabi. Dan sudah tentulah orang-orang Islam yang sayang, memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi, cinta kepada Nabi, sudah tentulah mereka amat rindu untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita tidak akan kenal Allah melainkan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib semua benda tu. Tetapi tidaklah kedudukan Nabi itu kita letakkan setaraf dengan Allah Subhanahu wa taala. Sentiasalah Allah taala segala-galanya. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala mewafatkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan baginda telah ditawarkan untuk hidup usia umur panjang. Tetapi Nabi ila rafiqil a'la memilih untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah taala mengizinkan perkara tersebut. Kalaulah Nabi, kehidupan Nabi itu penting, sudah tentu Allah tidak akan mewafatkan Nabi Muhammad. Sekalipun Nabi telah wafat, perkara yang paling penting sekali ada bersama dengan kita. Apa dia, tuan-tuan? Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki Allah Hayyul la yamut, yang mana Tuhan itu maha hidup dan sama sekali tidak akan mati. Bukan setakat Tuhan itu tidak akan mati,
Bahkan Allah beritahu kepada kita semua tentang diri dia, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah Taala bukan setakat hidup, bahkan Allah Taala tidak mengantuk dan tidak tidur. Jauh sekali untuk mati. Walaupun Nabi Muhammad, kerana itu segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan orang Islam semuanya paling besar sekali adalah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Jumaat, maka perbanyakkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana arahan dari Nabi. Arahan dari Nabi. Nabi ni dalam menyampaikan agama, baginda tidak ada rasa segan dan malu sama sekali. Apa yang disukai oleh Allah, apa yang paling dicintai oleh Allah, itulah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sebut satu lafaz, ni satu isu juga, isu selawat, selawat tambah Sayyidina dan seumpamanya. Tuan-tuan, selawat tambah Sayyidina dalam ibadat kita kekalkan dengan selawat tanpa Sayyidina, kerana Nabi tidak pernah menyebut lafaz Sayyidina untuk dibaca dalam ibadah. Sebagai contoh, selawat dalam tahiyat, bacaan dia Allahumma salli ala Muhammad. Sebab apa Allahumma salli ala Muhammad? Jawapan dia, kerana itulah yang diajar oleh Nabi. Kalau ada lafaz yang lebih baik, mustahil Nabi menyembunyikan lafaz tersebut. Kita semua meyakini Nabi SAW siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Baginda amanah. Kalau ada sesuatu yang lebih baik, tiba-tiba Nabi sembunyikan kerana rendah diri dan seumpamanya, seperti sebahagian orang nyatakan, maka tidak ada amanah, tidak ada tabligh. Walaupun sekali Nabi tak pernah ajak selawat dalam salat tambah Sayyidina, maka kita kata tidak, tak ada lafaz Sayyidina. Tapi bukan kita menyesatkan orang yang sebut Sayyidina. Kita tak sesatkan. Kerana itu ada isu lain. Isu apa hukum iltizam dengan sesuatu lafaz yang Nabi bagi tahu. Tapi kita, satu perkara yang kita mesti yakini, apa dia? Lafaz dari Nabi itu adalah yang terbaik. Lafaz yang diajar oleh Nabi itu adalah lafaz yang terbaik. Kemudian untuk berselawat ke atas Nabi di luar daripada ibadat, maka dia ada kebebasan, dia ada keluasan. Selagi terlaksana lafaz selawat, maka dia diterima sebagai selawat. Sekalipun lafaz itu bukan datang dari lafaz yang warid, bukan lafaz yang datang dari hadis. Bukti yang mudah untuk kita nyatakan dalam masalah ini iaitulah para ulama dari dahulu, bahkan ulama salaf, bahkan Ibn Taymiyah, beberapa ulama yang lain, ketika mereka berselawat di bahagian awal kitab mereka berselawat dengan lafaz-lafaz yang berbagai, menunjukkan perkara itu ada keluasan dalam bab berselawat ke atas Nabi selain dari lafaz ibadah, sirah yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Adapun sirah yang telah ditetapkan Rasulullah, tak ada Sayyidina. Di dalam azan tak ada Sayyidina. Ada orang kebelakangan ni timbul satu benda, barangkali sebahagian orang baru jumpa, lalu dia jadi macam orang Melayu, dia kata macam apa? Macam kera dapat bunga. Kera dapat bunga, dia dapat bunga tu, dia punya syok. Orang lain tengok bunga lama dah, dia baru tengok hari itu. Sebahagian orang dia baru baca satu ungkapan yang disebut oleh sebahagian para ulama. Sebahagian para ulama itu pun kemudian, ulama kemudian, iaitulah fal adabu muqaddam ala littiba'. Fal adabu ataupun al adabu muqaddamun ala littiba'. Adab bersama dengan Nabi didahulukan berbanding mengikut sunnah Nabi. Oh, dahsyat ungkapan ni. Tapi kita tak kata apalah kepada ungkapan ni. Sebab apa kita tak kata apa? Kerana yang memulakan sebutan tu bukan orang sebarangan. Antara yang sebut perkara itu setakat saya makan saya, Al-Iz ibni Abdissalam. Al-Iz ibnu Abdissalam, seorang tokoh mazhab Syafi'i yang meninggal pada tahun 660 Hijriah, dan dia bukan biasa-biasa orang alim.
Ulama dia jabal, dia bukit ataupun dia gunung. Kita nak tolak dia, dia tak jatuh, bukan setakat tak jatuh, goyang pun tidak, kita yang jatuh. Kita yang rebah. Menunjukkan ilmu dia terlampau hebat, mantap. Tidak dipersoalkan tentang keilmuan dan kehebatan dia. Antara yang awal yang dapat dikesan, kita pun tak sempatlah untuk kita semak semua perkataan para ulama. Tapi yang kita sempat, kita jumpa Al-Izz Ibn Abdussalam ada sebut perkara itu. Antara itu pun kita pun tak rujuk dari sumber yang asal. Kita di dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah ada sebut perkara itu. Antara yang mereka sebut di kalangan ulama yang ada sebut permasalahan ini, iaitulah Al-Izz Ibn Abdussalam. Tuan-tuan, Al-Izz Ibn Abdussalam alim besar. Sebahagian mereka mengeluarkan ungkapan itu apabila mereka melihat beberapa peristiwa di zaman Nabi, antara yang masyhur dijadikan dalil dalam membina ungkapan seperti itu. Saya tak berani nak sebut kaedah. Tak berani nak sebut kaedah kerana kaedah itu tidak pernah dilaksanakan oleh mana-mana ulama, termasuk Al-Izz Ibn Abdussalam dalam bab bila berlaku pertembungan dalil. Dia dalam fiqh ni ada satu proses yang dinamakan sebagai tarjih. Nak tarjih mana-mana pandangan, katalah ada satu pandangan ataupun satu dalil dengan ada 2-3 dalil yang pada zahirnya nampak bertentangan. Dia ada kaedah tarjih. Pertama, kita kena taufikkan adillah. Kita kena simpulkan kefahaman yang kesemua dalil-dalil yang pada zahirnya nampak bertentangan, kita boleh amalkan. Tak menyalahi kesimpulan pandangan tersebut. Kalau tak boleh buat perkara sebegitu, dalil itu memang nampak bertentangan sangat, maka kita kena buat satu lagi proses nama tarjih, yang kita nak dahulukan apa. Tak ada setakat semakan saya, tak ada mana-mana ulama yang sebut salah satu kaedah tarjih al-adabu muqaddam ala littiba'. Tak ada ulama yang sebut itu kaedah tarjih. Kerana itu orang yang kata boleh tambah Sayyidina di dalam lafaz azan kerana adab didahulukan berbanding mengikut sunnah, sekarang ni kita nak tanya kepada mereka, apa hukum quyud dengan lafaz nabawi dalam melaungkan azan? Mengikat diri dengan lafaz azan yang Nabi ajak secara pasti sampai kepada kita. Iaitulah ketika asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Nabi ajak kita baca asyhadu anna Muhammad Rasulullah dalam semua lafaz riwayat. Nabi ajak asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tanpa lafaz Sayyidina. Apa hukum? Kalau kita berpandangan terikat dengan lafaz zikir yang Nabi ajar itu wajib, maka wajib lafaz azan dengan lafaz Nabi. Tapi kalau kita kata lafaz itu terikat dengan lafaz nabawi, itu hukum dia sunat, tetap itu lebih baik. Dan tak ada dalam kaedah tarjih mendahulukan adab berbanding mengikut sunnah. Tak ada disebut oleh mana-mana fuqaha, tak ada langsung. Kerana itu orang yang kata boleh tambah Sayyidina di dalam lafaz azan dengan menggunakan alasan kaedah, mereka dakwa kaedah itu, mereka tu sendiri salah faham terhadap memahami perkataan para ulama. Datangkan bukti. Al-Izz Ibn Abdussalam buat tarjihan bila bertembung dalam isu lain. Al-Izz Ibn Abdussalam gunakan kaedah itu mendahulukan adab. Tak ada, tuan-tuan. Mereka menjadikan dalil, antara dalil yang sering digunakan iaitulah perbuatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika hujung hayat baginda Nabi. Baginda Nabi pernah dilaungkan azan, kemudian Rasulullah nak bangun untuk berwuduk, sedang berwuduk lalu Rasulullah jatuh pitam. Kemudian semua sahabat tunggu Nabi sihat. Nabi sedar, kemudian Nabi bangun nak tunaikan nak berwuduk, pitam lagi. Sampai 3 kali. Lalu Nabi SAW suruh, kata kepada Aisyah, wahai Aisyah, orang ramai dah salat ataupun belum? Kata Aisyah, semua mereka sedang menunggu engkau, wahai Rasulullah, untuk menunaikan salat. Nampak? Kita kena faham hadis ini dari awal. Semua orang menunggu engkau, wahai Rasulullah, untuk menunaikan salat. Menunjukkan apa, tuan-tuan? Menunjukkan
di situ ada satu perkara yang tidak dijelaskan, tidak dinyatakan, tetapi ada benda yang penting untuk kita faham. Apa dia? Hak menjadi imam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kata kepada Aisyah, suruh mereka salat dan diimamkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kerana Nabi tak mampu nak bangun untuk berwuduk pita, sakit yang terlampau berat. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi imam untuk salat tersebut. Apabila Abu Bakar mula menunaikan salat, Nabi cuba bangun untuk berwuduk, boleh pula kali yang berikutnya. Lalu Nabi berwuduk sehingga sempurna, Nabi keluar dari rumah baginda nak masuklah masjid untuk menunaikan salat. Bila Abu Bakar nampak Rasulullah, Abu Bakar sedang mengimamkan salat, Abu Bakar dia ke belakang, tapi Nabi beri arahan kepada baginda, Nabi beri isyarat, umkus, duduk, kekal, kamu menjadi imam. Tetapi tuan-tuan, Abu Bakar tetap ke belakang untuk memberi ruang kepada Nabi menjadi imam. Itu dia antara dalil yang banyak digunakan oleh para ulama, para fuqaha yang mengatakan adab didahulukan berbanding mengikut arahan. Lalu mereka tengok Abu Bakar telah mengabaikan dari patuh arahan Nabi kepada mengutamakan adab, yakni memberi laluan kepada Nabi untuk menjadi imam. Sebenarnya Abu Bakar pada ketika itu dia ada dua isu, ada dua pertimbangan, dua perkara yang sedang ditimbang oleh Abu Bakar. Apa dia? Pertama, antara mematuhi arahan atau mendahulukan hak Nabi. Kerana menjadi imam adalah hak eksklusif untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak dimiliki oleh imam yang lain. Sebab tu dalam keadaan biasa Nabi tak akan benarkan orang lain jadi imam. Tak. Nabi yang akan jadi imam. Sebab tu sampai 3 kali Rasulullah jatuh pitam tak boleh nak mengimamkan salat, sahabat tidak segera menunaikan salat. Tapi tetap menunggu Nabi yang mengimamkan salat, kerana hak imamah as-salah, hak menjadi imam di dalam salat ketika hayat baginda Nabi adalah hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana salat di dalam Islam satu syiar yang begitu agung, dan syiar itu tak ada pada masyarakat Islam pada hari ini. Bahkan sebahagian ustaz pun tak ada syiar salat jemaah tu. Sebab tu ada ustaz tak pernah pergi salat jemaah maksud saya. Sebab tu saya bagi tahu kepada tuan-tuan, saya dulu mengaji, yang mengimamkan salat jemaah kami adalah timbalan mudir. Tapi hari ini pergi sekolah agama, didakwa sekolah sunnah, yang mengimamkan salat jemaah seorang bukan setakat imam, bukan ustaz pun tak ada dalam salat jemaah tersebut. Yang mengimamkan pelajar siapa dia? Pelajar juga. Yang mengimamkan pelajar siapa dia? Pelajar tingkatan 1, pelajar tingkatan 2. Mengimamkan pelajar lain. Ustaz mana? Ustaz sunnahnya mana? Tak ada. Tak ada ustaz sunnah. Maka apabila sunnah itu tidak hidup di dalam diri para pendakwah, menyebabkan dia gagal dalam memahami situasi sebenar perkataan para ulama. Kerana itu Abu Bakar sedang menimbang dua perkara, sama ada mematuhi arahan ataupun kekal memberikan hak kepada Nabi Muhammad untuk menjadi imam. Para ulama, Al-Iz Ibn Abdul Salam tidak pernah menggunakan kaedah ataupun ungkapan ini untuk dalam permasalahan hukum, sunat dan seumpamanya. Tidak pernah. Maka kalau kita kata kekal dengan lafaz yang datang dari Nabi dalam bab berkaitan dengan lafaz azan, apa hukumnya? Kalau kita kata hukumnya sunat, maka jangan sama sekali digunakan kaedah ini untuk ditatbikkan dalam persoalan lafaz azan. Kalau boleh asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah, kalau kita kata boleh lafaz azan begitu, maka nanti orang akan tambah asyhadu anna sayyidana habibana wa qudwatana Muhammadar Rasulullah. Akan ada tambahan yang begitu lagi. Dan nanti satu hari akan boleh pula tambahan yang lain.
Allahu Akbar asalnya. Sikit sangat puji Allah. Tambah lagi Allahu Akbarul A'zam, Allahu Akbaru A'zamu. Banyak lagi. Allahu Akbaru A'zamu wa ajal. Macam mana azam macam tu? Puji Allah. Kalau boleh memuji Nabi, dan memuji Nabi itu lebih utama dari mengikut sunnah Nabi, habis tu Allah pun dipuji lain. Maka sudah tentulah perkara itu, pandangan-pandangan ini merupakan pandangan yang rosak. Kita tak kata sesat lah. Pandangan yang rosak yang perlu diperbetulkan oleh masyarakat. Berikutnya, sekarang ni pelik-pelik sekarang ni ya. Sekarang ni pelik-pelik. Kita kalau orang yang tak mengaji sunnah sebut perkara ni biasa. Maksud saya, kalau ada orang yang dia dari awal pendidikan dia pendidikan bermazhab. Maksud saya, dia bila kita sebut macam ni, dia susah bila kita nak guna perkataan. Bila kita sebut pendidikan bermazhab, saya tak pernah kata salah pendidikan bermazhab tu, kerana pendidikan bermazhab itu adalah salah satu cara pengajian yang susunan dia begitu. Ada kitab yang perlu didahulukan, kemudian lepas habis kitab ni, dah faham kitab tu, nak baca kitab ni. Itu cara pengajian, kaedah pengajian. Nak belajar bahasa Arab, ada cara belajar dia. Kalau ikut sistem pengajian biasa, biasanya bahasa Arab ni dia mula daripada matan jurumiyah, kena hafal matan jurumiyah. Kemudian dia pergi syarah jurumiyah seperti mukhtasar sebagai contoh. Kalau macam proses saya, jurumiyah, mukhtasar jiddan, kawakib, kemudian baru pergi ke kitab yang lebih tinggi. Itu tapi ada orang belajar bahasa Arab dan dia mampu menguasai bahasa Arab dengan tidak melalui proses tu. Ada orang yang boleh begitu. Jadi fiqh pun begitu juga. Ada orang dia, ataupun ada sebahagian tokoh dia melihat fiqh itu perlu dimasuk melalui mana-mana mazhab supaya kefahaman itu lebih tersusun. Saya secara peribadi setuju, memang kita kata begitu. Memang kalau kita belajar fiqh secara bermazhab ni, dia lebih tersusun. Tapi kita tak boleh kata ada orang dia tidak begitu. Ada orang dia beri tumpuan kepada benda lain terlebih dahulu. Sebahagian tokoh dia beri fokus kepada kitab-kitab hadis terlebih dahulu. Baca hadis, memahami hadis, kitab Kutubus Sittah tu, kitab hadis rujukan 6 kitab utama tu dia faham semua lafaz, mengaji benda tu sekali, semua mengaji betul-betul lah kitab hadis. Baru dia nak pergi ke fiqh sebagai contoh. Barangkali dia tengok pandangan-pandangan fiqh para ulama. Itu juga salah satu aliran pengajian. Jadi untuk kita bezakan dua ni, kita nak guna bahasa apa? Kita guna bahasa aliran sunnah dengan aliran mazhab. Aliran sunnah ini fokus dia, tumpuan dia kepada sunnah hadis-hadis Nabi, maka itu dinamakan sebagai aliran sunnah. Aliran mazhab, orang yang memberi tumpuan kepada pandangan-pandangan, nukilan-nukilan pandangan sesuatu mazhab. Tapi bukanlah bermaksud mazhab itu tak elok, mazhab itu terkeji, kemudian yang mazhab pula kata ikut sunnah tu terkeji. Mana boleh begitu? Tentu bukan itu yang dimaksudkan oleh umat Islam. Tapi kita bercakap dari sudut nak terang dua aliran yang berbeza. Masing-masing ada manfaatnya kepada orang Islam. Tapi jangan kita buat satu perkara mengaji dapat aliran sunnah tetapi ajaib juga sehingga kita kata boleh tambah lafaz Sayyidina dan seumpamanya, terutamanya jika dimaksudkan lafaz Sayyidina di dalam lafaz azan. Wallahu a'lam. Kemudian kat mana kita tadi? Malik. Saya ingat Malik yang dimaksudkan di sini meriwayatkan daripada ayahnya. Bukan Malik, wa an Abi Malih an abihi, daripada Abi Malih. Siapa yang ada buku ni betul kan? Wa an Abi Malih, daripada Abi Malih, daripada ayahnya. Daripada ayahnya bahawa
Ia, ayah dia lah maksudnya ia di situ, bahawa ayahnya menghadiri salat Jumaat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba hujan turun, tetapi tidak sampai membasahi terompah, yakni sandal atau sepatu. Wa asabahum matar lam tabtallu asfala ni'alihim fa amarahum an yusallu fi rihalihim. Tiba-tiba hujan turun tapi tidak sampai membasahi terompah ataupun sandal atau sepatu mereka. Meskipun demikian, Nabi SAW menyuruh mereka supaya salat di rumah masing-masing. Fi rihalihim, rihal ni barangkali rumah, barangkali dia maksudkan tempat letak barang bagi orang yang bermusafir. Kan mereka tempat himpunan mereka, khemah apa sebagai contoh, itu rihal lah. Tempat letak barang tu Nabi suruh mereka salat di tempat-tempat mereka masing-masing. Kemudian hadis ni diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Kata Syekh Sabiq rahimahullah, mereka yang disebut di atas, iaitu yang pertama sehingga yang ketujuh, tidak diwajibkan salat Jumaat. Golongan yang memiliki ataupun berada dalam keadaan salah satu dari 7 perkara yang disebut oleh Syekh Sabiq, tidak diwajibkan salat Jumaat, tetapi tetap wajib melaksanakan salat zuhur. Bila tak ada Jumaat, tetap wajib menunaikan salat zuhur. Jangan tak salat langsung pula. Dia kata tak apa, hari Jumaat mana ada zuhur, hari Jumaat ada zuhur, hari Jumaat ada Jumaat sahaja. Bila tak boleh nak pergi Jumaat, zuhur pun tak ada. Jangan ambil pandangan tu pula. Kalau tak ada Jumaat, kalau tak ada boleh nak pergi salat Jumaat, mesti tunaikan salat zuhur. Kenapa tuan-tuan? Antara alasannya, Jumaat tidak diwajibkan untuk orang perempuan. Habis timbul persoalan, orang perempuan sembahyang apa? Ada sebahagian orang kata tak sembahyang apa, zuhur pun tak ada, mereka tak wajib salat. Mana boleh begitu? Hukum asal, setiap orang wajib menunaikan sehari 5 waktu salat. Subuh, selepas subuh ada zuhur. Bila tiba-tiba datang perintah hari Jumaat kena menunaikan salat Jumaat, asalnya tak ada Jumaat. Asalnya solat 5 waktu sehari semalam, setiap hari tanpa kecuali, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Tiba-tiba datang arahan kemudian Jumaat buat zuhur untuk orang lelaki. Orang perempuan kekal hukum asal menunaikan salat zuhur. Sesiapa yang kata tidak ada zuhur pada hari Jumaat, dia kena datangkan dalil dan bukti yang menunjukkan tak ada zuhur. Kalau ada hadis Nabi kata siapa yang tak datang salat Jumaat seperti orang perempuan, maka dia tak perlu salat apa-apa, itu barulah kita kata hari Jumaat tak ada salat zuhur. Tetapi hukum asal, ketika Nabi turun dari malam Isra' dan Mi'raj, salat itu yang fardu 5 waktu sehari semalam, iaitulah subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Itulah yang dilaksanakan oleh Nabi dan para sahabat. Datang perintah kemudian, yang mana ulama berbeza pandangan. Sebahagian mengatakan Jumaat itu perintahnya turun ketika di Mekah. Sebahagian ulama kata perintah itu turun ketika di Madinah, menunjukkan perintah menunaikan salat Jumaat datang kemudian, setelah datang awal terlebih dahulu perintah menunaikan salat fardu 5 waktu. Datang perintah Jumaat yang kemudian itu mengecualikan orang lelaki ataupun mewajibkan orang lelaki untuk menghadiri salat Jumaat pada waktu zuhur, waktu yang sama dengan waktu zuhur salat Jumaat itu. Habis itu orang perempuan tidak diperintahkan, mereka kena solat apa? Dia mesti ambil hukum asal, iaitulah solat zuhur. Hukum asal, kerana kalau kita nak batalkan hukum asal tu, nak kata tak ada zuhur, kena datangkan bukti terlebih dahulu. Tak cukup dengan hanya ada perintah menunaikan Jumaat ke atas sebahagian orang Islam. Tak cukup, tak cukup, dan terlampau lemah pandangan itu. Walaupun kita tak nafikan ada sebahagian ulama yang kata begitu, tapi pandangan itu terlampau lemah, seperti yang disebutkan oleh ramai di kalangan ulama. Jadi kalau siapa yang tidak menunaikan salat zuhur, wajib ke atasnya menunaikan
Siapa yang tidak dapat menunaikan salat Jumaat, wajib ke atasnya menunaikan salat zuhur. Kata Syekh Sabit rahimahullah lagi, hanya saja seandainya mereka melakukan salat Jumaat, salat mereka sah dan gugurlah kewajipan salat zuhur. Kalau yang 7 golongan yang disebut oleh Syekh Sabit tadi tak wajib salat Jumaat, tetapi dia datang juga menunaikan salat Jumaat, walaupun baju dia basah sebagai contoh, dia datang juga salat Jumaat, maka salat Jumaat mereka sah dan gugur kewajipan menunaikan salat zuhur ke atas mereka semua. Mengenai kaum wanita, kata Syekh Sabit, banyak sekali dari mereka yang hadir ke Jumaat pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melakukan salat Jumaat bersama dengan baginda. Jadi berdasarkan kenyataan Syekh Sabit rahimahullah ini menunjukkan bahawasanya orang perempuan menunaikan salat Jumaat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut di sini. Wa kanatin nisa tahduru al-masjida ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tusalli ma'ahu al-jumu'ah. Para wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir menunaikan salat Jumaat dan bagi mereka menunaikan salat bersama dengan baginda salat Jumaat. Cuma dalam masyarakat kita tak ada dah suasana itu. Seperti yang saya sebut sebelum ni, sepatutnya orang perempuan pun datang juga menunaikan salat Jumaat di masjid yang ada, sediakan tempat untuk mereka. Kenapa? Kerana orang perempuan juga perlu mendengar tazkirah, yakni mendengar khutbah, supaya dengan mendengar khutbah itu datang seperti mereka dapat makanan yang baharu untuk menguatkan jiwa dan kerohanian mereka. Kembali kepada agama, ingat peringatan, mendengar pengajaran daripada Al-Quran dan sunnah Nabi yang disampaikan di dalam khutbah Jumaat. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan nak tanya, dipersilakan. Ada soalan? Ada soalan tuan-tuan? Hari ini saya tak pasti, ada ustaz datang? Ada ustaz datang? 10.30. Ada soalan? Berapa soalan nak tanya? Saya ingat Ustaz Qarni tak ada. Saya ingat Ustaz Qarni, tak silap saya dia. Sekejap. Ada? Ustaz Qarni tak ada. Slot untuk Ustaz Qarni tak ada. Saya tak pasti ada pengganti ataupun tidak, tapi tengok macam tak ada orang mari. Tuan-tuan kalau ada soalan, dipersilakan. Ya. Sekali lagi macam mana? Tak boleh selang. Tak hadir. Ada orang dia kata solat Jumaat ni tak boleh ponting selama 3 kali. Siapa yang ponting, jadi mari sekali, minggu depan tak payah mai pula. Lepas tu minggu depan lagi sekali tak payah mai, baru 2 kali, tak cukup 3. Masuk kali ketiga baru dia mai pula. Jadi dia tak nak bagi 3 kali. Tak, salah cara faham. Sekarang ni salat Jumaat itu fardu, wajib. Sekali dia tidak hadir, dia berdosa besar. Sekali dia tidak hadir, dia berdosa besar. Hadis tentang siapa yang tidak datang menunaikan salat Jumaat 3 kali itu maksudnya dicop atas diri dia, dicop atas hati dia. Cop tu tuan-tuan, bimbang nanti tuan-tuan. Orang cop hati ni kita takut. Maksudnya telah dimeteri hati dia. Kita bimbang nanti bila sampai seruan kita tak akan pergi, kita tak akan hadir. Hati kita telah tertutup dari menerima kebaikan. Itu yang kita takut. Itu
Maksudnya siapa yang hadir, siapa yang ponteng Jumaat 3 kali, dia dapat ancaman yang lebih besar. Bukan setakat berdosa besar perbuatan dia, bahkan dia bakal dihukum dengan dimeteri hati dia sehingga dia tak boleh terima lagi kebenaran. Dengar seru azan dia tak peduli, tak apa, tak ada apa, hati dia dah keras. Orang Melayu kata hati dia dah keras. Itu yang bahayanya. Orang kita ni dia selalu salah faham. Bukan selalulah, beberapa keadaan dia salah faham. Contoh tuan-tuan, ada orang tanya soalan kat saya, Ustaz, orang yang makan benda haram, minum benda haram, pakai dari pakaian sumber yang haram, wajib solat tak? Pula macam tu pula dia kata. Pasal apa yang boleh tanya wajib solat tak wajib solat tu? Dah dia makan benda yang haram, minum yang haram, pakai dari sumber yang haram, Allah Ta'ala tak terima solat dia. Jadi tak payah solat lah. Ya Allah, itu cara fikir yang salah. Sekarang ni kita tanya balik kepada mereka. Orang yang makan benda haram, minum benda haram, pakai dari sumber yang haram, dia Muslim ke tak Muslim? Muslim ke tak Muslim? Tentu kita akan jawab dia Muslim. Jadi apa kewajipan orang Islam? Solat wajib tak? Wajib. Solat. Tapi Allah tak terima. Habis itu tak nak solat. Sepatutnya cara fikir orang Islam, kalau Allah Ta'ala tak terima kalau kita makan, minum dan pakai benda yang haram, kita berusaha menjauhkan benda-benda yang haram supaya salat kita diterima oleh Allah. Itu cara fikir yang sebenar. Bukan tak payah solat kalau begitu. Pasal apa? Dah Allah tak terima. Itu cara yang salah. Itu fikir cara nak untung kat diri dia. Itu cara fikir yang seleweng. Itu cara fikir yang seleweng. Sama juga tadi, 3 kali tak datang berturut-turut salat Jumaat itu, dia menerima ancaman yang lebih berat, iaitulah dicop hati dia, dimeterai, kunci kuat hati dia sehingga dia tidak mampu lagi mengikut kebaikan dan kebenaran. Itu yang paling kita bimbangkan. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Kalau tak ada, saya ingat sekadar itu sahaja. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.